Rakyat Fatin ya tentang belanjawan 2021 yang baru saja dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kita, dan seperti yang kita janjikan tadi, malam ini sangat istimewa kerana Buletin Utama bersama dengan Menteri Kewangan yang kami jemput ke studio untuk memperincikan lebih lanjut lagi tentang belanjawan negara 2021, Fatin. Dan di sebelah saya Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami di Buletin Utama hari Ahad kan, luar biasa. Pagi tadi sempat lari 13 km Datuk Seri, kalau tengok di Instagram. Lari slow-slow lah. Okey, baik Datuk Seri, sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam lagi isu-isu besar tentang belanjawan negara ini belanjawan pertama yang dibentang oleh Datuk Seri, dan pastinya tumpuan rakyat pada hari Jumaat itu bukan hanya pada apa yang Datuk Seri bentangkan. Kalau kita lihat di media sosial, apa yang Datuk Seri pakai, warna baju pun orang mencari di sosial media. iPad case bekas iPad itu pun di platform e-dagang juga menjadi viral. Mungkin respon Datuk Seri kepada perkembangan-perkembangan begini. Okey, terima kasih Malik dan juga Fatin. Ya, itu memang perbentangan yang pertama buat saya dan juga buat Kerajaan Perikatan Nasional ni. Saya tak sangka mereka fokus kepada pakaian saya dan sebagainya. Seperti yang saya sebut dalam ucapan belanjawan, samping saya sebenarnya daripada penjara penuh. Ini banduan-banduan telah mengusahakan Pupat Samping ni. Jadi kita pun nak support mereka yang buat pengusahaan ini. Sebenarnya songkok saya pun sebenarnya daripada salah satu penerima Grant Khas Prihatin. Dia daripada berasal dari Terengganu. Dia pun syarikatnya di Terengganu. Jadi saya pun nak membantu mereka. Songkok tu pun daripada Terengganu. Dan juga beg tu yang nanti Malik sebut tadi, warna grey colour tu kan, warna kelabu tu. Sebenarnya beg tu is a recycled bag. Kita semula is a made of the seat belt. Jadi itu nak menunjukkan kita punya kelestarian lah. Susah nak cari tu Lepas ni saya pasti semua rata-rata akan pergi melihat semua daripada atas sampai ke bawah. Okey Datuk Seri, kita nak terus dengan perbincangan kita mengenai pasca belanjawan 2021. Yang pertamanya, mungkin kita boleh sentuh sikit mengenai kutipan hasil kerajaan tahun depan dijangka pada 263.9 bilion defisit fiskal perlu diajukan pada kadar 5.4% berbanding KDNK. Mungkin Datuk Seri boleh usik sikit mengenai pada tahap manakah Datuk Seri melihat hala tuju ekonomi negara untuk tahun depan, mungkin dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ya, pengumuman yang dibuat pada Jumaat lepas menunjukkan kerajaan amat komited lah untuk kesejahteraan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan. Ini untuk ketahanan ekonomi kita. Jumlah belanjawan sebenarnya yang Fatin tahu ialah lebih kurang 322.5 bilion ringgit. Ini akan menaikkan daripada segi jumlah ni, jumlah yang paling tinggi lah dalam sejarah Malaysia. Kadar defisit yang dianggarkan, diunjurkan pada tahun 2021 disebabkan pembelanjaan ini adalah lebih kurang 5.4%. Di sini kerajaan yang prihatin sedar bahawa kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2021 dapat melonjak daripada apa yang pada tahun 2020 ini. Pada tahun 2020 ini kita telah membuat pengumuman rasmi di mana Kementerian Kewangan dan Kerajaan anjuran untuk tahun 2020 ialah 4.5%. Kita punya KDNK negatif 4.5%. Ini kita bukan satu-satunya negara yang akan mengalami kemerosotan dari segi ekonomi. Kita adalah salah satu daripada 150 negara di dalam dunia ini. Kerana ini adalah global pandemic dari segi kesihatan dan juga ekonomi. Jadi inilah sebabnya kita membuat counter cyclical measures dan mengumumkan bajet yang expansionary ataupun bajet yang mengembang. Semalam kalau kita lihat Perdana Menteri juga ada melakukan temu bual, kita siarkan secara langsung juga. Kalau kita lihat Perdana Menteri menyatakan beliau optimis dengan keberhasilan apa yang dibentang oleh Datuk Seri pada Jumaat lalu. Tapi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan tentang komponen-komponen yang telah Datuk Seri bentangkan ini, bagaimana peranan yang sebenarnya ini dapat memastikan kita dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi negara seperti yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan sendiri, Datuk Seri.
Jadi mari kita lihat objektif belanjawan 2021 ini ialah pertamanya ialah untuk membendung wabak COVID-19 sendiri. Di sini kerajaan telah memperuntukkan 4 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan dan ini untuk hanya fokus kepada COVID. Tetapi kalau kita lihat peruntukan KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia, peruntukannya hampir 32 bilion ringgit. Dan juga kita fokusnya juga untuk membantu golongan yang terjejas ni, di mana peruntukan untuk golongan terjejas ni adalah lebih kurang 30.8 bilion ringgit. Ini dari segi bentuk insentif dan juga subsidi untuk rakyat. Lagi satu isu ialah isu mengenai pekerjaan. Ini isu yang besar. Kita semasa jelajah belanjawan 2021 ini adalah antara isu utama yang dibangkitkan kepada saya dan juga rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan. Di sini kita telah mengumumkan jaminan pekerjaan lebih kurang 500,000 pekerjaan yang akan diwujudkan dalam belanjawan 2021 ini dengan anggaran peruntukan yang lebih kurang 3.7 bilion ringgit, di mana pihak swasta dan juga pihak kerajaan akan bekerjasama untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Satu lagi ialah perniagaan. Kita objektif belanjawan ini adalah untuk menyokong perniagaan dan juga mewujudkan permintaan, to bring the demand kepada rakyat. So di situ tadi I think Malik pun telah sebut mengenai pendigitalan. Pendigitalan negara itu penting juga. Banyak peruntukan juga diberi untuk pendigitalan negara, pembelanjaan pembangunan DE ataupun pembangunan development expenditure ni, pembelanjaan pembangunan untuk belanjawan 2021 ini berjumlah 69 bilion ringgit. Ini kita nak multiplier effect lah, multiplier effect, impact yang membuat gandaan kepada ekonomi. Dan terakhirnya ialah objektifnya adalah untuk menarik pelaburan. Di sini kita pihak kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif untuk menarik pelaburan asing untuk datang ke Malaysia. Okey, Datuk Seri tadi ada sentuh mengenai pengangguran dan tahap mencari kerja dan sebagainya. Mungkin ini antara perkara yang baru yang boleh Datuk Seri cerahkan kepada penonton sendiri mengenai Majlis Pekerjaan Negara. Sejauh mana ataupun bagaimana majlis ini mungkin berfungsi atau capaiannya kepada rakyat khususnya? Majlis Pekerjaan Negara ini akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Saya percaya semalam beliau telah dalam temudukan beliau, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut bahawa dia sendiri akan mempengerusi Majlis Pekerjaan Negara ini. Yang pentingnya ialah kita harus sebagai kerajaan bekerjasama dengan pihak JLC dan juga swasta supaya memberi lebih peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Di salah satu program yang diumumkan dalam belanjawan ialah hiring insentif ni, di mana kerajaan akan memberi peruntukan sehingga RM4,000 kepada setiap majikan yang mengambil pekerja. Katakan ini sehingga 40% daripada gaji mereka lah. Jadi kalau gaji pekerja itu adalah RM10,000 sebagai contoh, kerajaan akan beri subsidi sampai RM4,000 sebulan, selama 6 bulan untuk menolong pekerja itu supaya dia diambil. Sekarang tahap pengangguran di Malaysia yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Negara ataupun Department of Statistics Malaysia ialah 4.7%. Ini pengumuman yang terakhir yang dibuat pada bulan Ogos lepas. Paling tinggi ialah pada bulan Mei, di mana ia mencecah 5.3%. Jadi pengumuman prihatin dan bencana yang sebelum ini telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri ada sedikit sebanyak membantu mengurangkan kadar pengangguran negara. Kalau sebut pasal pengangguran ataupun sektor pekerjaan ini berkait rapatlah dengan sektor perniagaan seperti sektor swasta dan sebagainya. Kita faham sekarang ni kita melihat pelbagai sektor yang terjejas, Datuk Seri. Kerana kalau kita melihat pada matlamat kelangsungan perniagaan sektor swasta ini, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sikit bagaimana sebenarnya belanjawan kali ini menyokong sektor swasta yang terjejas ini nak memulihkan kembali, memberi semula peluang pekerjaan kepada mungkin mereka yang telah pun kehilangan pekerjaan. Ya. Kita dari Mei lepas masa kerajaan mengumumkan PKP dan sehinggalah sekarang, sekarang kita dah ke PKP balik B, PKP B semula, kecuali 3 negeri lah PKP, Pahang, Kelantan dan juga ni Perlis. Tetapi
kalau kita lihat dari segi ekonomi, ekonomi kita masih lagi sedikit sebanyak berjalan. Tapi memanglah ada setengah sektor tu agak terjejas kerana PKPB yang berlaku sekarang. Terutamanya pelancongan dan juga retail lah, peruncitan. Ya. Jadi kita sebagai kerajaan yang prihatin harus melihat apakah cara-cara untuk mengurangkan impak atau kesan kepada peniaga-peniaga yang terlibat dalam sektor ini. Di sini kita kena fokus kepada cara untuk memudahkan cara perniagaan, pembayaran kredit mikro yang kita umumkan ya, melalui tekun, BSN, SME Bank dan sebagainya. Ini aliran tunai itu penting bagi syarikat-syarikat ini. Dan juga program subsidi upah. Ini kita lanjutkan lagi program subsidi upah selama 3 bulan bagi sektor-sektor yang terkesan. Ini salah satu insentif lah yang diumumkan dalam bajet belanjawan hari Jumaat lepas. Okey, Datuk Seri, kalau kita tengok impak pandemik COVID-19 ni pasti memberi kesan kepada semua, tambahan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Melihat kepada tahun ini sendiri dari segi dasar ekonomi negara sendiri, akan atau tidak terdapat perubahan dari segi sektor-sektor ekonomi ataupun yang akan menjadi fokus kepada kerajaan sendiri? Ya. Kita telah mengumumkan dari segi sektor lah ya. Kita telah mengumumkan 1 bilion ringgit galakan pelaburan yang berteknologi dan nilai tambah tinggi, teknologi dan high value added-nya sektor lah. Di sini kerajaan akan memberi fokus yang lebih kepada sektor ini. Ini seperti electrical and electronics, sektor medical equipment, aero angkasa, sektor bioteknologi dan sebagainya. Ini adalah salah satu insentif dan fokus yang akan diberi oleh kerajaan pada belanjawan tahun 2021. Dana teknologi pun yang berjumlah lebih kurang 500 juta ringgit pun telah diperuntukkan. Kerana teknologi adalah salah satu fokus area kita untuk membangunkan semula atau memulihkan semula ekonomi kita untuk pada tahun 2021. Okey. Baik, kita dah menyentuh sektor swasta dan sebagainya, mereka golongan-golongan yang terjejas akibat yang akan hilangkan pekerjaan. Tapi kita faham perkhidmatan awam sememangnya ialah terjaminlah secure gitu kan. Tapi sebelum ini Datuk Seri pernah menyebutkan tentang penambahbaikan mandat JLC dan juga JLIC dan bekerjasama dengan rakyat untuk membantu rakyat semula. Jadi mungkin boleh Datuk Seri perinci sikit tentang perkara ini? Ya. Lebih kurang 2-3 bulan ni kita dah banyak berbincang lah dengan JLIC dan juga JLC, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Saya rasa pada masa inilah masa yang penting untuk pihak-pihak JLC itu step up lah untuk membantu kerajaan untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Dalam belanjawan 2021 ada beberapa inisiatif yang menunjukkan JLC kita sanggup dan akan membantu negara untuk pulih semula dalam tahun 2021 ni. Antaranya ialah pengambilan pekerjaan yang MyStep ni lebih kurang 15,000 pekerjaan yang akan dijamin diberikan oleh pihak JLIC. Satu lagi ialah kita tahu rakyat Malaysia sekarang terutamanya pelajar-pelajar sekolah tidak dapat pergi ke sekolah ya. Jadi mereka memerlukan komputer walaupun di rumah ya. Di sini JLC semua telah bersetuju untuk memperuntukkan 150 juta ringgit kepada lebih kurang 500 buah sekolah. Ini kerjasama between Kementerian Pendidikan dan juga pihak JLC ini. Ini salah satu contohlah di mana JLC dan JLIC sedang membantu. Saya juga berharap bukan saja kepada pihak JLC dan JLIC juga, saya juga berharap pihak swasta pun dapatlah datang untuk membantu kerajaan untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Sebab ialah hari ini pun dah diumumkan sekolah ditutup semula, jadi mungkin banyak keperluan-keperluan gadget di rumah ni. Mungkin kalau ada keluarga yang ada 4 anak, bila satu masa perlukan 4 gadget, itulah kekangan-kekangannya. Apapun kita berehat seketika Datuk Seri. Selepas ini kita banyak lagi soalan-soalan ramai yang menantikan berkenaan dengan KWSP, moratorium. Selepas ini kita akan bersama lagi dengan Datuk Seri. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Berita Utama. Pediasure, kini tanpa sukrosa dengan berisa asli. Ada drama barulah kat Facebook.
Nak download lah tu. Ingat, jangan download ataupun share laman web Cetak Rompak. Jangan. Usaha. Jangan mengharap rezeki itu datang bergolek depan mata tanpa kita buat apa-apa. Ingat, kalau nak berjaya, perlu ada usaha. Jangan goyang kaki je. Jadi masyarakat yang bijak, elakkan daripada panik. Jaga kebersihan dan keselamatan diri dan tanggungan anda dan ikuti langkah-langkah pencegahan yang betul daripada KKM dan WHO. Peka dengan perkembangan semasa daripada info yang betul. Elakkan penyebaran berita palsu, pastikan sahih, baru kongsi. Kena terima kita hidup dengan cara macam ni, Mak. Tolonglah faham Zai. Zai merompak menyamun semua untuk kesenangan kita, Mak. Apa saja tindakan kita, dalam apa saja keadaan, niat takkan menghalalkan cara. Ingatlah. Saya jumpa dia minggu lepas, saya tengok dia okey, dia sihat walafiat. Dia boleh borak dengan saya, gelak-gelak semua. Tapi tengok ni, dia upload hari ni dia cakap dia kena kanser. Betul? Stage 4? Inilah masalahnya. Bila kita terlalu fokus dengan kerja sampai kita abaikan kesihatan. Bila badan dah weak, baru nak cari doktor. Tu tadi tak sangka dah masuk stage 4. Itulah pentingnya kita kena jalani medical check up. Kita kena pantau kesihatan kita dari semasa ke semasa. Nanti dah sakit baru nak cari doktor. Waktu tu dah tak guna dah, menyesal. Dia juga cakap, Wak. Sekarang ni semua orang kena pergi buat medical check up. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Betul? Syukur sekarang kita dah boleh bekerja, tapi jangan lupa face mask dan juga hand sanitizer. Okey, dah nak pergi kerja dulu. Daripada aku makan dekat kedai, lebih baik aku bungkus. Specifically for the manufacturing sector, the budget has provided initiatives and incentives towards revitalizing the economy, including facilitating greater access to financing, attracting investments, driving the acceleration of digital adoption and automation, enhancing job opportunities via reskilling and upskilling. Banyak insentif-insentif telah diumumkan yang akan dapat membantu menyetabilkan pasaran kerja dan juga membantu majikan untuk mengekalkan pekerja-pekerja mereka, dan ini adalah penting kerana kita tahu bahawa pembangunan kerja akan menyebabkan banyak kesusahan kepada para pekerja sendiri. Peruntukan dana 15 juta melalui agensi pembangunan ekonomi seni budaya atau Cendana serta insentif untuk pemerkasaan pekerja industri kreatif. Saya berasa amat yakin dengan adanya dana insentif yang disediakan ini mampu melonjakkan industri kreatif Malaysia ke tahap yang lebih baik serta menjamin masa depan pekerja-pekerja yang terlibat di dalam industri kreatif. Baik, anda masih lagi bersama dengan Buletin Utama. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan kita, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Itu dia tadi respon yang baik dari ahli-ahli korporat kita. Mungkin Datuk Seri boleh respon juga kepada respon itu. Terima kasih. Ya, tadi kita dengar MAF dan sebagainya yang mengatakan salah satu cabaran atau challenge yang mereka hadapi ialah dari segi kewangan, ya. Pihak bank, pihak juga creditors dan sebagainya untuk memudahkan pinjaman. Tapi juga yang penting ialah industri-industri lain. Mereka semua menghadapi masalah yang berlainan. Ya. Jadi ini yang kita kena lihat apakah masalah mereka dan kita haruslah menolong dengan secara lebih bersasar. Itulah maksudnya kerajaan ingin menolong dengan cara lebih bersasar kerana setiap industri akan menghadapi tekanan yang lain yang berbeza. Jadi solusinya adalah berbeza juga. Kita sebagai kerajaan harus memahami kerisauan mereka dan challenges yang mereka hadapilah. Itulah bila sebut tentang kewangan ini, kita faham dalam keadaan pasca ataupun berdepan dengan situasi COVID-19 ini, tekanan kewangan itu tinggi.
kepada semua pihak, kepada peniaga, kepada rakyat sendiri khususnya. Jadi adakah ini Datuk Seri melihat ada tak keperluan kepada kerajaan ini untuk meningkatkan sekali lagi had ceiling hutang tu daripada 60 kepada 65% sebab bimbang keperluan-keperluan yang mendesak yang berkait dengan pandemik ini, Datuk Seri? Ya. Pada sidang parlimen, session parlimen yang sebelum ini, ahli-ahli parlimen telah sebelah suara bersetuju untuk meningkatkan kadar ceiling kita daripada 55% ke 60%. Jadi buat pada masa ini saya rasa masih lagi mencukupi had ceiling 60% itu. Unjuran kita pada akhir tahun ini mungkin kita akan mencecah 56% ya, kadar hutang kita over debt over GDP lah, ya, hutang over KDNK. Setiap 1% defisit yang dinaikkan, jumlah hutang kita akan dijangka naik lebih kurang 15 bilion ringgit. Ya, jadi yang 5% kalau nak naikkan 60 hingga 65% ni, hutang kita, pembelanjaan kita akan diunjurkan naik lebih kurang 75 bilion ringgit. Ya. Jadi masih ada ruang untuk kita meningkatkan perbelanjaan kita yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Jadi kalau kita lihat pengumuman yang dibuat, debt to GDP kita akan naik daripada 56% pada akhir tahun ini ke mungkin hampir 60% pada tahun 2021. Sama ada kita akan naikkan lagi semula, itu terpulang kepada bagaimana kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Okey, Datuk Seri menyentuh mengenai pembentangan bajet hari Jumaat yang lalu, di mana matlamat yang telah pun terkandung dalam ucapan Datuk Seri mengenai kesejahteraan rakyat, dan di sini kita agak jelas mengenai inisiatif yang mendukung golongan muda terjejas dan khususnya B40. Tapi kita nak tahu juga bagaimana pula dengan golongan lain seperti M40 contohnya yang terus membayar cukai tetapi bantuan tu kurang. Mungkin ada yang dah tertunggu. Pertama sekalinya, inisiatif M40 dalam Belanjawan 2021 ni sebenarnya tak berkurang. Berjumlah, kalau kita quantify-nya, berjumlah lebih kurang 10 bilion ringgit jumlah pertolongan, bantuan yang diberi oleh kerajaan dari dalam in the form of insentif dan sebagainya. Kita lihat contohnya pembayaran cukai kita kurangkan sebanyak 1%. Ini bagi mereka yang berpendapatan 50,000 hingga 70,000 setahun. Keduanya, kita ada pengurangan caruman KWSP di mana sebelum ni biasanya 11%, kita turunkan caruman itu kepada 9%. Ini banyaknya golongan M40 yang dapat menikmati ini. Ini kita memberi lebih kurang 9.3 bilion ringgit akan masuk ke dalam ekonomi. Pengurangan KWSP daripada 11% hingga 9%. Pelbagai lagi insentif cukai yang diberikan kepada golongan M40 ini. Juga bantuan pembayaran bersasar yang dimudah cara untuk golongan terkesan juga telah diumumkan. Di sini ini mengenai moratorium yang di mana golongan M40 ni sekarang ni lepas kita umumkan dengan perbincangan dengan pihak bank, kita hanya buat self declaration dan secara automatiknya mereka akan mendapat kelulusan kalau mereka self declare dan mereka hilang pendapatan atau hilang pekerjaan. Ya, di sini sedikit sangat membantu M40. Tapi satu lagi ialah kita tidak boleh lihat dari jangka masa pendek nak menolong golongan M40 dan juga B40. Kita melihat dari jangka masa sederhana dan panjang, di mana inilah peluang pekerjaan itu penting yang saya sebut tadi. Ya, 500,000 sekurang-kurangnya 500,000 pekerjaan ini akan dapat sedikit sebanyak membantu golongan M40 dan juga golongan B40 untuk to be more sustainable lah dari jangka masa sederhana hingga panjang. Baik, golongan ialah M40 ini tadi Datuk Seri ada menyebutkan potongan KWSP yang maksudnya secara automatik Datuk Seri ya. Tetapi caruman majikan tak diusik Datuk Seri ya? Caruman majikan caruman majikan itu sensitif tu. Majikan memang ada yang bertanya, tapi saya rasa tak patutlah diberi buat pada masa ini. Kita kena tinggal pihak pekerja tidak akan bersetujulah. Okey, itu kes Nayar tu kalau usik tu. Okey Datuk Seri, kita lihat kerajaan juga meletakkan tanda aras yang tinggi jugalah yang nak menghasilkan. Tadi Datuk Seri ada sebutkan kita berbalik kepada yang peluang pekerjaan tadi, menghasilkan 500,000 peluang pekerjaan ini. Apakah caranya yang begitu berlainan dari sekarang, kalau Datuk Seri boleh ulaskan itu? Ya.
Selain daripada apa yang saya sebut tadi mengenai Majlis Pekerjaan Negara, kita telah membuat peruntukan 3.7 bilion ringgit untuk mengambil pekerja lebih kurang, memberi peluang pekerjaan lebih kurang 500,000 ni. Tapi kita buat pecahan lah, kita buat cara-cara yang berlainan. Satunya ialah melalui program insentif pengambilan pekerja ni bawah Penjana Kerjaya. Ini yang berjumlah 2 bilion ringgit, di mana ini memberi peluang pekerjaan lebih kurang pada 250,000 orang. Yang keduanya ialah melalui program reskilling dan upskilling tadi dia sebutkan tadi. Di sini peruntukannya ialah lebih kurang 1 bilion ringgit yang akan memberi peluang pekerjaan berjumlah lebih kurang 200,000. Dan ketiganya MyStep, peluang pekerjaan lebih kurang 50,000, di mana dalam 50,000 itu 35,000 adalah kontrak yang akan kontrak for service lah untuk kerajaan pejabat awam, dan lagi 15,000 yang akan diberikan peluang pekerjaan oleh JLC. Okey, Datuk Seri, itu mengenai tawaran pekerjaan lah. Tapi kita nak sentuh juga mengenai KWSP, boleh kalau kita nak tahu mengapa agaknya amount RM500 tu setiap bulan dipilih. Adakah disebabkan faktor sekiranya kerajaan menawarkan lebih, khawatir mereka atau akan menggunakan untuk pelaburan? Itulah, takut ikut duit tu tak bergerak dalam ekonomi. Betul. Adakah itu antara faktor-faktor yang nak ambil kira, ataupun ada Datuk Seri boleh perincikan apa perkara-perkara yang diambil kira untuk meletakkan had RM500 sebulan sehingga RM6,000 tu, Datuk Seri? Okay. Mungkin saya mulakan dengan memberi background sedikit. Pertamanya saya dah sebut tadi, insentif membantu rakyat ni yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 ni sebanyak lebih kurang 30 bilion ringgit. Itu pertama. Yang keduanya, kerajaan mendengar keluhan rakyat dalam yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Di mana oleh sebab itulah sebelum ini dalam pakej prihatin juga akaun 2 dibenarkan untuk dikeluarkan. Program ini dinamakan akaun pengeluaran air lestari, di mana setiap pencarum dapat mengeluarkan RM500 sebulan selama 12 bulan. Ini jumlahnya mereka boleh mengeluarkan sampai RM6,000. Setakat bulan Oktober, lebih kurang 4.7 juta pencarum telah mengeluarkan duit yang berjumlah lebih kurang 11.1 bilion ringgit. Sekarang ni kita dapat mendengar tadi salah satu masa kita mula program ni ada yang bertanya boleh tak keluarkan akaun satu, banyak ramai juga yang meminta. Jadi kita telah mendengar isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Jadi kita rasa okey, kita kena bersasar, di mana kita akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengeluarkan daripada akaun satu secara bersasar. Apa yang dimaksudkan secara bersasar ini ialah kalau mereka hilang pekerjaan atau mereka terkesan dengan wabak COVID ini. Saya sudah berbincang dengan pihak pengurusan KWSP pada hari ini, dan juga mereka telah berjanji untuk mengumumkan mengenai cara nak mengeluarkan dan siapakah yang akan layak. Nasihat saya kepada pihak pengurusan KWSP ialah untuk memperluaskan yang dimaksudkan sasaran ini. Bukan semasa saya mengumumkan hari itu dah lebih kurang 400,000 orang saya rasa akan dapat menikmati ini. Tapi setelah mendengar keluhan rakyat, saya rasa kita harus meningkatkan lagi flexibility kepada supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat mengeluarkan. Tapi saya juga ingin mencerita satu perkara yang belum lagi pernah diceritakan. Ini ialah mengenai pencarum-pencarum KWSP juga. Kita kena fikir long term solution untuk pencarum-pencarum kita, kerana there are structural issues, isu structural di mana negara kita mesti tackle lah dalam jangka masa sederhana dan panjang. Kerana kalau kita lihat daripada data yang KWSP ada, kalau 32% daripada jumlah pencarum di dalam KWSP hanya mempunyai balance baki dalam akaun satu berjumlah average-nya RM1,000. 32% mempunyai baki dalam akaun satu sebanyak average RM1,000 lebih. Jadi lagi 10% ada average balance atau baki dalam akaun satu
ya 5,000. Jadi 42% pencarum KWSP mempunyai baki di dalam akaun hanya 5,000 dan ke bawah. 5,000 average lah dan ke bawah. Ini adalah salah satu structure issue yang kita kena jadi social security, safety net itu penting. Ini isu kerajaan akan fokuslah buat masa yang sederhana dan panjang ni. Tapi kita sentuh lanjut sikit lah, Datuk Seri. Ada yang menyebutkan bahawa persoalannya ialah pada mereka itu adalah uang mereka. Saya pasti yang berbunyi dan banyak yang nak mengeluarkan, tadi ada yang menyebut RM10,000 dan sebagainya. Mereka adalah golongan yang kata orang ada duit yang cukup sebenarnya di dalam akaun, tapi mungkin dalam keadaan semasa mereka perlukan itu. Jadi perluasan yang bagaimana yang Datuk Seri mungkin boleh gambarkan bahawa nak mohon tu bagaimana? Mungkin yalah kita pun faham KWSP akan umumkan menjelang 11 November nanti, tapi kalau dapat Datuk Seri gambarkan perluasan itu sehingga lebih daripada 400,000 tadi itu, bagaimana bentuk perluasan kategori itu? Jadi KWSP akan mengumumkan besok sebenarnya. Oh, besok, okey. Nak perluaskan, saya biarlah mereka buat pengumuman. Okay. Tapi yang diminta, saya dah minta mereka untuk memperhalusi cadangan-cadangan yang kita dengar daripada rakyat Malaysia. Yang pentingnya ialah kita harus membantu sebanyak mungkin. Tapi kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ini adalah kerana pada akhirnya KWSP ini merupakan simpanan untuk masa hadapan. Ya. Tapi ialah mereka mengatakan kita memerlukannya buat masa sekarang. Tapi mereka yang memerlukan buat masa sekarang, kita akan membenarkan mengeluarkan akaun 2 dan juga akaun 1. Ini jumlahnya RM12,000. Ya. Kita tahu dah ditetapkan jumlahnya sebagaimana, tapi adakah selepas ini kerajaan dan KWSP terbuka kalau ada betul-betul permintaan daripada golongan untuk meningkatkan jumlah itu, atau memang dah inilah hadnya? Buat pada masa ini kajian yang kita telah buat oleh kajian yang KWSP telah buat, mereka percaya 12,000 ni mencukupi buat pada masa ini. Seperti mana yang diumumkan sebelum ini, setakat ini 11.1 bilion sudah keluar pun melalui akaun 2, dan ramai yang mahu keluarkan dalam akaun 1 juga. Tapi kita kena lihat bagaimana cara untuk memastikan masa hadapan mereka pun tidak terjejas. Kerana saya dah beritahu tadi, 32% daripada pencarum dalam KWSP ini hanya mempunyai baki average-nya RM1,000. Baik. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak tanya dengan Datuk Seri berkenaan dengan pasca pembentangan Belanjawan 2021 ini. Tapi kita nak rehat seketika. Betul. Lepas ni kita ada lagi beberapa soalan nak tanya. Kembali selepas ini. Saya jumpa dia minggu lepas, saya tengok dia okey, dia sihat walafiat. Dia boleh borak dengan saya, gelak-gelak semua. Tapi tengok ni, dia upload hari ni dia cakap dia kena kanser. Betul? Stage 4? Inilah masalahnya. Bila kita terlalu fokus dengan kerja sampai kita abaikan kesihatan. Bila badan dah weak, baru nak cek doktor. Tu dah dia tak sangka dah masuk stage 4. Itulah pentingnya kita kena jalani medical check up. Kita kena pantau kesihatan kita dari semasa ke semasa. Nanti dah sakit baru nak cek doktor. Waktu tu dah tak guna dah, menyesal. Itu juga cakap awak. Sekarang ni semua orang kena pergi buat medical check up. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Betul? Syukur sekarang kita dah boleh bekerja, tapi jangan lupa face mask dan juga hand sanitizer. Okey, dah nak pergi kerja dulu. Daripada aku makan dekat kedai, lebih baik aku bungkus. Sekarang ni nak boleh bersukan. Tapi kalau nak bersukan tu, pilihlah sukan yang tidak melibatkan sentuhan. Barulah selamat. Let's go. PKPB bukan bermakna kita dah bebas sepenuhnya. Kita kena sentiasa jaga diri, duduk di rumah, #kita jaga kita. Usaha. Jangan mengharap rezeki itu datang bergolek depan mata tanpa kita buat apa-apa. Ingat, kalau nak berjaya, perlu ada usaha. Jangan goyang kaki je. Kena terima kita hidup dengan cara macam ni, Mak. Tolonglah faham Jai. Jai merompak menyamun semua untuk kesenangan kita, Mak.
apa saja tindakan kita. Dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan Datuk Seri Tunku Zafar Abdul Aziz, Datuk Seri tadi ada sentuh tentang moratorium tapi pendek je Fatin kan? Mungkin boleh perincikan lagi untuk penonton. Ya. Jadi tadi saya sebut sedikit pasal KWSP, saya nak betulkan juga. Bukan 400,000 ya, sekarang dalam pengumuman belanjawan 600,000. Saya tersilap tersasul tadi. Okay. Mengenai moratorium, saya juga menyentuh sedikit mengenai golongan M40, bagaimana mereka dapat mengeluarkan atau meminta lanjutan moratorium jikalau mereka dapat buat self declaration dan mereka terkesan. Lagi satu pengumuman yang dibuat oleh saya dan Kementerian Kerajaan pada hari Jumaat ialah mengenai bantuan moratorium untuk golongan B40. Di sini kalau sesiapa yang ada registration atau berdaftar dengan BPR, program Prihatin Rakyat yang baru dinamakan sebelum ini BSH, ini lebih kurang 8 juta rakyat Malaysia, 8.1 juta rakyat Malaysia. Mereka hanya perlu memberitahu kepada bank ya, sama ada mereka mahu lanjutan moratorium selama 3 bulan ataupun mereka mahukan lanjutan moratorium selama 6 bulan tetapi bayar setengah setiap bulan daripada jumlah hutang yang perlu dibayar. Kelulusan ini automatik, hanya mereka perlu memberitahu bank pilihan A atau pilihan B. Di sini kerajaan telah berbincang dengan bank negara dan juga bank-bank tempatan kita supaya menolong terutamanya golongan B40 ini. Ini 8.1 juta rakyat Malaysia yang mempunyai pinjaman kurang daripada 150,000. Ini kemudahan ini juga daripada segi restructuring pinjaman ini juga diberi kepada PKS dan juga PKS Micro. PKS Micro juga hanya perlu membuat registration ataupun dengan bank-bank masing-masing untuk memberitahu mereka terkesan, dan mereka juga kalau hutangnya kurang dari RM150,000 boleh membuat pilihan antara dua yang saya sebut tadi. Baik, saya tertarik dengan satu lagi sektor yang disentuh. Datuk Seri ada menyebut tentang sektor pelancongan, tentang bantuan kepada ataupun penetapan semula kepada mereka yang terjejas yang dibuang kerja di sektor penerbangan, kira-kira 8,000 yang Datuk Seri sebutkan. Tapi ramai yang bertanya, dia seolah-olah macam ada, kalau kita lihat dalam teks Datuk Seri itu kami melihat ada satu paragraf saja macam itu. Tapi respon dari persatuan-persatuan pelancongan dan sebagainya, mereka melihat sebenarnya kesannya lebih luas, bukan hanya mereka yang dari sektor penerbangan, perhotelan, agensi pelancongan, travel agency dan sebagainya. Respon Datuk kepada respon mereka ini tentang pelancongan ini? Ya, dalam belanjawan kita telah menyebut mengenai pertolongan yang akan diberikan dari segi reskilling, upskilling dan training kepada pekerja-pekerja penerbangan yang terkesan. Tetapi sebenarnya peruntukan untuk pelancongan lebih daripada itu. Ya, itu saya hanya memilih untuk fokus kepada sektor penerbangan ini. Tetapi kita masih ada lagi peruntukan yang telah diumumkan sebelum ini yang berjumlah RM1 bilion kepada sektor pelancongan. Mereka juga akan diberi pelanjutan yang 3 bulan lagi untuk program subsidi upah. Ya, di sini dulunya limitnya 200 pekerja, sekarang kita naikkan dan sebagainya. Jadi memang ada lagi pertolongan yang harus diberikan. Saya rasa inilah sektor yang paling terjejas ekonomi negara kita, yang merupakan ekonomi yang penting juga, ya, pelancongan kepada pembangunan ekonomi. Okey, mengenai ini satu lagi isu yang mungkin besar disebabkan COVID-19 ini, banyak orang kata sektor satu IKS terjejas disebabkan penjualan pasaran mereka. Mungkin Datuk Seri boleh sentuh sikit berkenaan dengan perbelanjaan pembentangan bajet 2021 berkenaan digitalisasi. Ya. So pendigitalan ni penting, ya. Kita telah melihat bagaimana pentingnya digitalisasi ini semasa kita memerangi COVID-19. Di sini dalam pengumuman yang dibuat Jumaat lepas dalam belanjawan, kita telah memperuntukkan sebanyak lebih kurang 150 juta pada masa ini untuk menolong PKS Micro dan juga PKS untuk upgrade dia punya digitalization lah, atau pendigitalan. Ini kempen e-dagang. Kita juga ada yang disebut tadi dalam pertemuan ramah sebelum ini mengenai Shop Malaysia Online. Kita dapat melihat bagaimana PKS dan juga PKS Micro harus
meningkatkan capability mereka dalam e-commerce ataupun e-dagang ini. Jadi tapi kita kena lihat pendigitalan ini secara lebih menyeluruh. Kerajaan telah memperuntukkan sebenarnya 500 juta ringgit kepada pembangunan jalinan digital negara ataupun jendela. Duit ini digunakan untuk 500 juta ini digunakan untuk lebih kurang 460 sekolah di Malaysia, dan juga pihak MCMC pun telah membuat peruntukan lebih kurang 7 bilion untuk jendela ini. Jadi pendigitalan ini penting, ialah dari mula sekali ialah infrastruktur itu sendiri, ya. Dan bagi pihak PKS Mikro, kerajaan akan sentiasa membantu. Kita sudah memulakan berbagai inisiatif dalam pakej prihatin yang disambungkan dalam pakej penjana dan sekarang disambungkan juga dalam belanjawan 2021. Baik, kalau kita lihat, selain pada PKS, mungkin ada lagi aspek-aspek digitalisasi ini yang lebih luas. Kita lihat bukan hanya PKS, tapi secara individu, mereka yang mungkin juga secara individunya mahu terbabit sama menerima bajet-bajet diperuntukkan. Mungkin sektor PKS tu kita tetapkan, tapi mereka yang dibuang kerja dan sebagainya ingin merebut juga apa yang diperuntukkan dalam ruang digitalisasi ini, Datuk Seri. Bagaimana? Ya. Dalam belanjawan 2021 kita telah mengumumkan jaringan prihatin. Ini satu inisiatif oleh kerajaan. Kita telah memperuntukkan 1.5 bilion ringgit untuk inisiatif jaringan prihatin ini. Ini memberi peluang kepada golongan B40 ini untuk dapat internet percuma selama 12 bulan. Kalau tak silap saya, peruntukan yang diberi oleh kerajaan untuk inisiatif ini adalah 1.5 bilion ringgit yang akan dipadankan oleh pihak syarikat-syarikat telekomunikasi di negara kita. Ini jadi jumlahnya lebih kurang 3 bilion ringgit. Ini sedikit sebanyak akan menolong rakyat Malaysia untuk terus dapat akses kepada digital. Ini termasuk dengan latihan-latihan yang dikhususkan kepada Mak Kia semua untuk memasarkan produk-produk mereka di atas talian. Ya. Kita tadi saya sebut 150 juta skim geran pendigitalan PKS. Ada juga 1 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk skim transformasi digitalan industri, dan juga geran otomasi pun ada juga. Dan juga yang saya pernah sebut sebelum ini ialah Shop Malaysia Online. Di sini juga kita memberi peruntukan untuk mereka dapat menjual produk mereka dengan syarikat-syarikat e-dagang yang besar ini. Baik, Datuk Seri, kita sentuh semula bajet kita secara yang lebih besar berbanding matlamat-matlamat yang Datuk Seri gariskan. Kita faham kerajaan berdepan dengan risiko-risiko, kajian-kajian dan sebagainya berdepan dengan COVID-19 ini. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sepanjanglah, kita pun tahu Datuk Seri meronda di seluruh negara, bertemu dengan pelbagai pihak dan sebagainya. Apa agaknya kekangan yang mungkin Datuk Seri boleh ceritakan tentang risiko kerajaan nak merangka belanjawan yang prihatin rakyat ini, seperti isu hutang ke atau dan sebagainya. Adakah kita ni sebenarnya kerajaan masih ada ruang untuk terus bertindak sekiranya ekonomi dunia ini terus terkesan dengan COVID-19 ini, Datuk Seri? Ya. Terima kasih, Malik. Kerajaan fokusnya saya dah sebut tadi dan saya juga sebut dalam ucapan belanjawan. Kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan itu penting untuk ketahanan ekonomi. Ya, jadi di sini kerajaan telah memberi fokus yang lebih kepada kesejahteraan rakyat. Kita tidak akan compromise atau kompromi mengenai kesejahteraan rakyat kita. Jadi dari segi ruang fiskal itu kita telah membuktikan dalam pakej prihatin, dalam pakej penjana prihatin tambahan dan juga pakej kita prihatin, kerajaan akan menggunakan dana yang ada dan juga akan meminjam sebanyak yang boleh kalau untuk menolong rakyat kita. Di sini belanjawan 2021 juga menunjukkan komitmen
kerajaan untuk berbelanja, untuk melindungi ekonomi kita, untuk ketahanan ekonomi kita, tapi pentingnya juga ialah kesejahteraan rakyat dan juga melangsungkan perniagaan. Jumlah belanjawan yang berjumlah 322.5 bilion ini adalah terbesar dalam sejarah Malaysia. Fokusnya ialah untuk membendung wabak COVID-19, membantu golongan mudah terjejas, mewujudkan pekerjaan, mewujudkan demand atau permintaan, menyokong perniagaan dan juga menarik pelaburan. Baik, Datuk Seri, seminggu sebelum pembentangan pada hari Jumaat hari itu, Datuk Seri ada bertemu dengan wakil-wakil rakyat pelbagai parti khususnya untuk mengumpul segala maklumat-maklumat mengenai pembentangan bajet, dan ada juga suara-suara dalam parti ataupun luar parti sendiri yang mengkritik berkenaan dengan belanjawan 2021 sendiri. Bagaimana Datuk Seri melihat agaknya sejauh mana sebenarnya sesi libat urus antara parti-parti ataupun mereka ini dalam mengambil kira soal perbelanjaan negara? Ini sebelum ke selepas yang mengkritik? Ini sebelum. Jadi ini pertama kalinya sebuah kerajaan berjumpa dengan pihak pembangkang untuk mendengar cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada kerajaan. Jadi kerajaan ini bersifat terbuka. Sebenarnya Kementerian Kewangan sendiri telah menerima lebih kurang 6,600 cadangan. Saya dan juga timbalan menteri saya dan kedua-dua timbalan menteri telah menjelajah seluruh negara Malaysia. Setiap negeri kita telah berjumpa dengan industri-industri, menteri besar, kerajaan negeri, menteri-menteri persekutuan pun kita jumpa semuanya, dan of course yang disebut tadilah parti-parti politik dalam kerajaan dan juga bukan dalam kerajaan. Jadi cadangan-cadangan yang pentingnya ialah cadangan-cadangan mereka kebanyakannya adalah untuk menolong rakyat. Kita tahu yang fokusnya ialah untuk belanjawan 2021 ini, saya secara peribadi tidak kisah cadangan ini datang dari mana, asalkan cadangan ini adalah cadangan yang akan menolong rakyat Malaysia dan juga menolong ekonomi negara kita. Tapi sikit sebelum kita berehat sekali lagi, pasca pembentangan pula masih ada wakil-wakil parti, individu tertentu, sehingga kan dari dalam parti kerajaan sendiri ada yang tidak berpuas hati dengan apa yang dibentangkan. Mungkin respon Datuk Seri tentang itu. Ya, kita kenalah mempunyai sifat yang terbuka. Ya. Kritikan-kritikan yang kerajaan menerima hanya haruslah diterima dengan secara terbuka. Kalau yang bagus dan yang baik, kita patut terima, ya, dan kita akan perbaiki. Jadi saya selalu menyebut pakej prihatin semasa mengumumkan pakej stimulus itu, pakej prihatin dan penjana. Kita sentiasa akan buat penambahbaikan, ya, kepada inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan. Plan-plan stimulus kita selalunya plan-plan yang dinamik. Begitu juga belanjawan 2021. Kerana kita menghadapi cabaran yang tidak pernah dialami sebelum ini. Ini kali pertama bukan saja untuk negara kita, tapi juga negara-negara lain. Mereka semua menghadapi unprecedented crisis. Jadi solusinya memang kita kena sedia untuk sentiasa membuat pengubahsuaian dan penambahbaikan untuk memberi kesan yang terbaik, kesan positif yang terbaik kepada rakyat dan ekonomi kita. Baik, kita nak berehat sekali lagi. Selepas ini mungkin nanti kita dapat dengarkan apa agaknya kesimpulan Datuk Seri, harapannya tentang belanjawan kali ini. Kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini dalam Buletin Utama. Jangan ke mana-mana. Saya jumpa dia minggu lepas, saya tengok dia okey, dia sihat walafiat. Dia boleh borak dengan saya gelak-gelak semua. Tapi tengok ni, dia upload hari ni dia cakap dia kena kanser. Betul? Stage 4? Inilah masalahnya. Bila kita terlalu fokus dengan kerja sampai kita abaikan kesihatan. Bila badan dah weak, baru nak cari doktor. Tu tadi tak sangka dah masuk stage 4. Itulah pentingnya kita kena jalani medical check up. Kita kena pantau kesihatan kita dari semasa ke semasa. Nanti dah sakit baru nak cari doktor. Waktu tu dah tak guna dah, menyesal. Itu juga cakap, Wak. Sekarang ni semua orang kena pergi buat medical check up. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Betul? Syukur sekarang kita dah boleh bekerja, tapi jangan lupa face mask dan juga hand sanitizer. Okey, dah nak pergi kerja dulu.
Daripada aku makan dekat kedai, lebih baik aku bungkus. Sekarang ni nak boleh bersukan. Tapi kalau nak bersukan tu, pilihlah sukan yang tidak melibatkan sentuhan. Barulah selamat. Let's go. PKPB bukan bermakna kita dah bebas sepenuhnya. Kita kena sentiasa jaga diri, duduk di rumah, #kita jaga kita. Usaha. Jangan mengharap rezeki itu datang bergolek depan mata tanpa kita buat apa-apa. Ingat, kalau nak berjaya, perlu ada usaha. Jangan goyang kaki je. Kena terima kita hidup dengan cara macam ni, Mak. Tolonglah faham Jai. Jai merompak menyamun semua untuk kesenangan kita, Mak. Apa saja tindakan kita? Tambahan, bagaimana pelaksanaan itu amat penting. Ya. Dan juga impaknya, outcome-nya juga penting. Di sini saya pernah menyebut, saya memberi contoh, ya, contohnya Geran Khas Prihatin, di mana kita telah memberi geran sebanyak RM3,000 kepada setiap mikro PKS. Tapi KPI-nya bukanlah duit itu telah disalurkan, tetapi KPI-nya apakah yang terjadi kepada pengusaha PKS Mikro ini setelah duit ini diterima, ya, di mana 545,000 PKS Mikro telah menerima geran khas prihatin ini. Kita nak lihat berapa daripada 545,000 PKS Mikro ini yang telah berjaya dengan menggunakan duit yang diberikan oleh kerajaan ini. Sama juga dengan Belanjawan 2021. Pelaksanaan itu penting, kita kena monitor penyampaian yang diumumkan oleh kerajaan pada hari Jumaat lepas. Kerana without the good execution, tanpa pelaksanaan yang betul dan tepat, kita tidak akan mendapat outcome yang kita mahu dalam perbelanjaan yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021. Okey, Datuk Seri, sebelum kita ada 7 minit lagi sebelum kita mengakhiri wawancara kita hari ini. Soalan saya, kita tahu belanjawan kali ini merupakan belanjawan defisit, yang mana Perdana Menteri semalam pun ada memberitahu kerajaan kalau terpaksa meminjam sekalipun untuk membantu rakyat, terpaksa meminjamlah. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat jikalau COVID ini berlarutan, rakyat sendiri perlu meminjam ataupun menerima bantuan daripada kerajaan? Sampai bila agaknya kebergantungan rakyat itu sendiri? Ya. Kita, ini soalan yang susah sebenarnya, kerana kita tidak tahu apakah, bilakah kita akan mendapat vaksin ini. Walaupun nampaknya berita-berita baik, berita-berita positif yang mengatakan vaksin ini akan dapat digunakan oleh negara-negara, termasuk negara Malaysia, selewat-lewatnya pada pertengahan tahun hadapan. Jadi of course kita punya unjuran ataupun forecast untuk tahun 2021 lebih baik, ya, kerana kita our assumption kita ialah ekonomi akan pulih pada tahun 2021. Di sini kita telah membuat pengumuman pada hari Jumaat, unjuran ekonomi dari segi KDNK pada tahun 2021 ialah di antara 6.5% hingga 7.5%. In fact, IMF dan juga World Bank membuat unjuran lebih kurang 6 hingga 8% untuk ekonomi Malaysia. Jadi bukan saja kita yang membuat unjuran mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Yang pentingnya sekarang ni, macam mana rakyat Malaysia harus mematuhi SOP yang ada. Ya, kita telah baru-baru ini nampak kes-kes sudah menaik, dan juga kita baru saja mengumumkan PKPB di sebanyak negeri-negeri di semenanjung Malaysia dan juga Sabah. Kita harus belajar apa pentingnya kita harus mengikuti SOP itu supaya ekonomi kita dan rakyat tidak terlalu terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Datuk Seri, untuk menyimpulkan perbincangan kita hari ini, ya, kita tak tahulah rakyat perlu bersiap sedia bagaimana. Kalau Datuk Seri melihat perkara ini mungkin berterusan, mungkin untuk setahun, dua lagi, kita ni sejauh mana mampu bertahan dengan keadaan ekonomi kita supaya rakyat ni bersedia melihat realitinya, bagaimana Datuk Seri? Ya. Well, balik saya lebih optimistik daripada itu. Saya tak rasa 2-3 tahun. Saya rasa paling lama pun mungkin insya-Allah kalau dapat vaksin dan ekonomi global bertambah baik, negara Malaysia pada tahun depan akan pulih semula. InsyaAllah. Amin, amin. Okay. Baik, itu dia tadi Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, yang telah memberikan pelbagai perincian
apa yang dibentangkan pada Jumaat lalu dan semoga kita sama-sama menyokong dan juga yang mendapat manfaat nanti. Juga sama-sama kita membangunkan, menggerakkan ekonomi negara supaya apa yang telah pun dirancangkan oleh kerajaan dapat kita lihat hasilnya dan ekonomi negara akan kembali pulih. InsyaAllah kata Datuk Seri, selewat-lewatnya tahun depan kita akan kembali pulih. Fatin. Dan mungkin juga perbelanjaan ataupun pembentangan 2021 semua dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin lah, Malik. Baik, terima kasih sekali Datuk Seri. Terima kasih juga kepada anda atas perhatian selama 1 jam 30 minit ini dalam buletin utama. Kita sama-sama jaga SOP kita, jangan kita abaikan supaya kita terus cepat keluar daripada risiko-risiko pandemik COVID-19 ini. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Fatih Ahmad Yusof. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.